Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi tajuk yang telah diberi oleh kumpulan saya, iaitu Teras Utama Kesepaduan Nasional. Apa yang dimaksudkan oleh Teras Utama Kesepaduan Nasional adalah perpaduan. Teras dari Kamus Pelajar Dewan Bahasa dan Pustaka ialah sesuatu yang terpenting atau yang utama, asas atau dasar bagi sesuatu. Kesepaduan pula berbawa maksud keadaan bersepadu, perihal bersepadu menjadi kesatuan yang utuh. Kesepaduan dan perpaduan dari ayat yang sama iaitu padu menurut Kamus Dewan edisi keempat. Perkataan perpaduan berasal daripada kata akar iaitu padu yang bererti bergantung, bersatu, bercampur untuk menjadi satu, kukuh dan utuh, bermuafakat dan berunding dengan bersungguh-sungguh. Okey. Perpaduan negara yang berkait erat dengan peranan aktif dan positif rakyat Malaysia sebagai dalam mengurangkan konflik antara kaum di satu pihak dan meningkatkan perpaduan negara kita. Diteruskan dengan objektif kajian. Pertamanya, mengkaji faktor-faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan nasional. Yang kedua, mengkaji cabaran-cabaran dalam mengekalkan kesepaduan nasional. Yang terakhirnya, mencadangkan langkah-langkah untuk mengekalkan dan memantapkan perpaduan kaum. Seterusnya, metodologi kajian. Menurut Sabita Marikan dan Ahmad Munawir Ismail dan Muhammad Nur Shahizan Ali, metodologi merupakan satu kaedah yang digunakan untuk melaksanakan kajian ke atas subjek kajian yang tertentu mengikut disiplin yang teratur. Tujuannya adalah untuk menghasilkan kajian yang baik. Oleh itu, pengaji sedia upayanya memanfaatkan teori penyelidikan tersebut dalam penghasilan kertas projek ini. Metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah soal selidik. Analisa soal selidik telah dijalankan secara online melalui Google Form. Dalam kajian lepas, kajian ini diambil dari aspek konsep kesepaduan nasional di mana kesepaduan nasional membawa maksud yang sama dengan perpaduan nasional. Pengkaji menemui beberapa kajian sosial namun tiada yang khusus untuk teras utama kesepaduan nasional. Dalam kajian Abdul Rahman Ismail pada tahun 2007, memberikan pentakrifan yang umum iaitu perpaduan masyarakat juga diibaratkan sebagai tiang kemakmuran dan kedamaian negara di samping menyumbang kepada keamanan dan kestabilan negara. Beliau telah mengkaji sekiranya kepelbagaian adalah punca pencanggahan dan pertelagahan dalam masyarakat. Situasi ini pernah termaktub dalam sejarah negara iaitu peristiwa berdarah 13 Mei 1969 yang menyebabkan hubungan etnik di Malaysia genting dan tegang. Peristiwa tersebut amat membimbangkan terutamanya bagi mereka yang telah melalui detik hitam tersebut. Dapatan kajian, kami menjalankan analisa berpandukan 3 objektif kajian. Dapatan hasil kajian kami menerima seramai 20 orang responden. Hasil kajian kami merumuskan bahawa lebih ramai responden perempuan berbanding lelaki. Dan dalam dapatan kajian ini, kami menggunakan 5 aras skala, iaitu aras 1, sangat tidak setuju, aras 2, kurang setuju, aras 3, tidak pasti, aras 4, setuju dan aras 5, sangat setuju. Dapatan kajian yang pertama daripada objektif yang pertama iaitu faktor-faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan nasional.
Mengetahui dan memahami perlembagaan negara. Majoriti responden sangat bersetuju dengan faktor tersebut, namun masih ada segelintir yang tidak tahu mengenai perlembagaan negara. Faktor seterusnya, tidak membangkitkan isu sensitif kaum lain telah mendapat respon yang positif daripada responden. Dapatan kajian yang kedua daripada objektif yang kedua iaitu cabaran-cabaran dalam mengekalkan kesepaduan nasional. Responden setuju dengan sifat jati diri tidak dapat dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia sekiranya mereka buta sejarah. Cabaran yang seterusnya, ramai ahli politik menjadikan isu perkauman antara rakyat demi mencapai kemenangan dan sekaligus menjadi jurang dalam mengekalkan kesepaduan nasional, menunjukkan responden sangat setuju. Dapatan kajian yang ketiga daripada objektif yang ketiga iaitu langkah-langkah untuk mengekalkan dan memantapkan perpaduan kaum. Nilai-nilai perpaduan dan permuafakatan hendaklah didedahkan kepada generasi muda sejak usia awal lagi. Ianya menunjukkan ramai responden setuju dengan langkah tersebut. Langkah seterusnya, dalam mengekalkan dan memantapkan perpaduan, penggunaan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu penting untuk menyatupadukan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Majoriti responden sangat bersetuju akan faktor yang menyumbang kepada pengukuhan perpaduan nasional. Hasil kajian dalam cabaran mengekalkan kesepaduan nasional menunjukkan pelbagai variasi, namun majoriti responden bersetuju bahawa terdapat pelbagai cabaran dalam mengekalkan kesepaduan nasional. Selain itu, langkah-langkah dalam mengekalkan dan memantapkan perpaduan kaum menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Kesemua responden sangat setuju dengan langkah-langkah yang diberi dalam mengekalkan dan memantapkan perpaduan kaum. Teras utama kesepaduan nasional dapat dicapai sekiranya semua lapisan masyarakat memahami antara satu sama lain. Sekian sahaja dari kami Kumpulan 8. Terima kasih, selamat sejahtera dan Assalamualaikum.